Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Timbalan Ketua Menteri dan Pengerusi bersama Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-13, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Pengerusi Yayasan WIEF Tun Musa Hitam menghadiri majlis makan malam menyambut ketibaan delegasi antarabangsa bersempena forum tersebut yang bermula hari ini. Dalam ucapannya, Datuk Amar Awang Tengah yang mewakili Ketua Menteri, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, hala tuju ekonomi Sarawak yang berteraskan digital akan melonjakkan negeri ini ke tahap pembangunan lebih tinggi. Katanya, hala tuju yang strategik dan berwawasan itu akan berjaya menjadikan Sarawak sebuah negeri dengan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Sementara itu, terdahulu dalam ucapannya, Tun Musa Hitam berkata persidangan akan lebih menumpukan kepada perniagaan, perdagangan dan tidak akan menyentuh hal-hal berkaitan politik serta keagamaan. Katanya, para delegasi akan meneroka lebih banyak peluang perniagaan dengan tertumpu kepada perkembangan ekonomi digital. WIEF yang bermula hari ini hingga Khamis akan menyaksikan kehadiran seramai 2,476 peserta dari 75 buah negara. Seorang remaja lelaki yang hilang ketika mandi di sungai berdekatan pangkalan Pekan Kenawit ditemukan lemas semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Negeri, mayat mangsa yang dikenal pasti sebagai Denny Manggi berumur 15 tahun ditemui di kedudukan 20 meter dari tebing sungai kira-kira pukul 6.10 petang. Dalam kejadian sekitar pukul 1.15 tengah hari itu, mangsa yang merupakan pelajar di SMK Kenawit bersama dua rakannya difahamkan pergi ke sungai berkenaan untuk memasang pukat ikan. Namun selepas memasang pukat, mangsa berpatah balik ke sungai untuk mandi sebelum mangsa dihanyutkan arus deras. Operasi mencari dan menyelamat terdiri daripada 8 anggota polis, 11 bomba, 5 rela dan 3 anggota pasukan polis marin. Mayat mangsa telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang pembantu kedai runcit berumur 25 tahun berdepan hukuman penjara selepas ditahan memiliki sejumlah dadah di rumahnya di Batu 17, Jalan Kuching, Siburan, Ahad lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintenden Aidil Bul Hassan, dalam serbuan itu pihaknya telah menjumpai dadah jenis syabu seberat 18.12 gram dalam bentuk ketulan kristal. Selain itu, polis turut menjumpai syabu yang disembunyikan di tempat menyimpan barang bahagian penumpang dalam kereta milik suspek. Kesemua rampasan dianggarkan bernilai RM7 hingga RM8,000 nilai pasaran. Superintenden Aidil mendedahkan kes akan disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Seramai 11,714 wanita telah mendapat latihan kemahiran sejak penubuhan Pusat Latihan Wisma Wanita WWTC pada 9 Oktober 2014. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, sehingga kini sebanyak 4 kursus kemahiran ditawarkan di WWTC, iaitu kursus kreatif, kursus masakan, kursus kecantikan dan kursus spa dan urutan. Katanya kursus kemahiran ini dianjurkan bagi membolehkan golongan wanita yang menyertainya mempunyai ilmu dan kemahiran untuk menjana pendapatan sendiri walaupun secara kecil-kecilan. Menjedari masih ramai wanita yang berminat menyertai kursus kemahiran ini, beliau berkata kementeriannya juga telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kursus bergerak di bawah program Mega WWTC di kawasan-kawasan DUN di negeri ini. Datuk Seri Fatimah berucap pada majlis perasmian program Mega WWTC bersama Angkatan Tentera Malaysia di Dewan Kem Reskom Sibu. Seramai 250 orang anggota yang terdiri daripada ahli Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera, bakat, pegawai dan anggota wanita menyertai kursus 3 hari tersebut. Syarikat Penerbangan Tambang Rendah Scoot yang beroperasi di Singapura melancarkan penerbangan sulung Singapura Kuching pada 29 Oktober lalu dengan Kuching merupakan destinasi Malaysia Timur pertama. Ikuti laporan yang disediakan oleh Firdaus Arashi Idris dalam penerbangan sulung Kuching ke Singapura bersama Scoot Airlines Escape the Ordinary. Memberi situasi menang-menang kepada warga Singapura dan Sarawak, Scoot menghubungkan bandar termaju di Asia Tenggara dan Sarawak yang kaya dengan tarikan semula jadi untuk diterokai warga negara metropolis itu.
Menurut Ketua Komersial Scoot, Vinod Kanan, kucing merupakan bandar kelima di Malaysia selepas Ipoh, Kuala Lumpur, Langkawi dan Pulau Pinang sejak mula beroperasi 25 Julai lalu. Kuching is our first point in East Malaysia, and it's a very attractive destination for us. It has a lot to offer. I'm sure you guys will all agree. From architecture to food, there's something for different parts of the society. And our main clientele are young at heart travellers who want a different experience. And we think that it sits very well with what Kuching has to offer. Sarawak mengalung-alungkan Scoot dan penumpangnya ke Kuching untuk menikmati keindahan alam, pelancongan budaya dan bertemakan pengembaraan. Hubungan udara Singapura-Kuching itu disambut baik oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah ketika ketibaan pertama penumpang dari Singapura 29 Oktober lalu yang turut disokong oleh Lembaga Pelancongan Singapura dan Sarawak. Ini adalah penerbangan ini adalah antara yang kita usahakan untuk menambahkan lagi konektiviti sama ada daripada Kuching, Bintulu, Sibu, Miri dengan bandar-bandar lain sama ada dalam Malaysia ataupun di luar, Langkawi, China. Penerbangan tersebut mampu membantu mempromosikan Sarawak, amnya dan Kuching khasnya sebagai destinasi utama pilihan pelancong. Nah, harapan saya mereka yang dalam industri ini, baiknya pihak hotel, baiknya pihak yang menyediakan makanan, yang menyediakan souvenirs ataupun packages tourism dapat memenuhi kehendak pendatang-pendatang luar yang akan datang, pengunjung-pengunjung luar yang akan datang, kerana kita tidak mahu mereka datang balik kecewa. Dengan frekuensi penerbangan harian, ia menawarkan pilihan terbaru kepada warga Sarawak dan Singapura untuk melancong maupun melawat ahli keluarga dan sahabat dengan hanya lebih 1 jam perjalanan udara. Sekian laporan Firdaus Archie Idris, Singapura, RTM. Selama 45 individu ditahan polis hasil operasi sepanjang minggu lepas bagi membenteras perjudian haram di negeri ini. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Datuk Dave Kumar, daripada sejumlah itu, 24 daripadanya terlibat dalam perjudian loteri haram manakala selebihnya melibatkan sabung ayam dan berjudi di tempat awam. Dalam 28 serbuan itu, pihak polis mendapati Kuching masih merekodkan aktiviti perjudian tertinggi dengan 6 serbuan diikuti Miri dan Pedawan. SAC Datuk Dave Kumar mendedahkan pihaknya turut merampas sejumlah RM5,021 hasil wang pertaruhan. Kesemua yang ditahan berumur antara 16 hingga 69 tahun. Kes disiasat di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1963 dan Ordinan Pencegahan Keganasan Terhadap Haiwan 1962. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 8.45 pagi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak merasmikan Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF ke-13 di Pusat Convention Borneo Kuching. Manakala pada pukul 8.45 pagi, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong merasmikan pameran STEM at UiTM di Dewan Jubli UiTM Kota Semerahan. Akhir sekali pada pukul 4.15 petang, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah merasmikan mesyuarat fokus grup pembasmian kemiskinan peringkat negeri Sarawak bilangan 5 tahun 2017 di Wisma Bapak Malaysia, Peterjaya Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila.